warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ja'ala az-zulumati wan nur, summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ni kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini bagi kita melaksanakan ketaatan dan juga kepatuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kekuatan dan keizinannya kepada kita untuk kita dapat melaksanakan ketaatan dan juga kepatuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikurniakan oleh Allah dengan husnul khatimah di pengakhir kehidupan kita nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita lihat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang ringkas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyaqa'i arba'un, qaswatul qalbi wa jumudul aini wa hirsu wa tulul amal. Nabi berkata 4 perkara yang menjadi tanda kejahatan. Yang pertama, kata Nabi, hati yang keras, mata yang beku. Yang ketiga, sentiasa berkira-kira. Dan yang keempat, panjang harapan ataupun panjang angan-angan. Yang mana keempat-empat perkara ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan hati. Hati yang merupakan
satu perkara penting di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahawa seketul daging yang ada dalam tubuh kita yang dinamakan hati itu adalah merupakan pengawal ataupun juga pencetus kepada semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasad. Oleh kerana itu, penjagaan dan pemeliharaan hati itu sangat penting. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah iza salahat salaha sairul jasad wa iza fasadat fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahawasanya di dalam tubuh badan itu ada sepotong daging. Sekiranya dia elok, maka eloklah seluruh tubuh badan itu. Dan kiranya dia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuh badan. Dan itu adalah hati. Jadi ini yang menjadi pesanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyadari bahawa hati kita itu adalah sebagai pencetus kepada segala amalan zahir manusia. Manusia itu dia tidak berzina, dia tidak merompak, mencuri dan sebagainya. Dia tidak berbuat mungkar, melainkan itu adalah didorong oleh hatinya. Kerana itulah hati dia menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, innama yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan amalan kamu, tetapi yang dia melihat adalah kepada hati dan juga niat kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat dan juga apa yang ada dalam hati itu sebagai tempat pandangan dan juga perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Atau hadis yang menjadi prinsip kepada amalan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dengan niat. Jadi niat itu dia menjadi prinsip kepada amalan manusia. Sah ataupun tidak sah, diterima ataupun tidak diterima, dia bergantung kepada niat seseorang yang melakukan satu amalan. Jadi begitu juga dengan perbuatan-perbuatan lain. Maka ia menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah kita disuruh sangat-sangat memelihara, menjaga hati kita ni supaya sentiasa berniat baik, bersangka baik, mendidik supaya ianya sentiasa redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati ni tuan-tuan sekalian, dia cepat sangat berubah. Lepas kata Nabi, innahu asra'u taqalluban minal qidrin iza stajma'at ghalayanaha. Kata Nabi, sesungguhnya hati tu cepat benar berbolak-balik. Seperti makanan daripada makanan yang mendidih dalam periuk. Kalau kita rebus suatu benda dalam periuk, ketika air mendidih, makanan tu dia akan berpusing, berputar, berbalik ke atas, ke bawah dan sebagainya.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati itu dia lebih cepat lagi berubah daripada tu, berbolak-balik. Kejap nak jadi macam ni, sekejap jadi macam ni, kejap niat begini. Kita nak mari surau tadi pun berapa banyak niat lah. Niat memang nak pergi surau, tapi mata tengok benda tu pula, niat benda tu pula. Mata tengok benda ni, niat benda ni pula. Jadi nak boleh ke sampai surau tu, puluh-puluh niat ada. Hati tu dia cepat berbalik. Mula-mula nak, lepas tu tak nak. Macam-macam tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita melihat peristiwa-peristiwa yang berada di sebalik dan juga yang berkait dengan Al-Quran, kisah orang-orang alim, orang-orang abid yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di pengakhir kehidupan dia menjadi derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga golongan-golongan yang kafir, ahli maksiat dan sebagainya, tetapi di penghujung kehidupan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hati itu dia berbolak-balik. Dia terlalu cepat berbolak-balik. Kerana itu kita disuruh perbanyakkan berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan kami petunjuk, yakni pada jalan yang betul, jalan benar. Dan berilah kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha memberi. Ini doa yang disuruh kita baca sama-sama. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara hati kita. Setelah Allah berikan hidayah kepada kita, bila Allah berikan hidayah dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan Nabi sebagai Rasul, mencayai Islam sebagai ad-din, setelah Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk kita melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, mengerjakan amal-amal yang soleh, kita kena banyak berdoa agar Allah pelihara hati kita, supaya jangan sampai kita ni hati kita ni berbolak-balik. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak kait dengan hadis ni terlampau banyak. Disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, banyak sebab. Kadang-kadang hati ni dia boleh berbolak-balik. Kena pelihara sungguh-sungguh. Sebab itu jangan ada sombong, jangan ada takabur, jangan ada. Kena buat pembersihan, tazkiyatun nafs, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Kena sentiasa jaga. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua ni akan mati belaka, tetapi kata Allah, jangan mati melainkan kamu dalam keadaan muslimun. Oleh kerana itu kita minta pada Allah, ya Allah Ta'ala pelihara hati kita ni, supaya tetap keyakinan kita, supaya tetap i'tiqad dan akidah kita kepada Allah, supaya kita tidak mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu kita kena pelihara, jaga sungguh-sungguh hati kita ni, dan perbanyakkanlah pesan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam hadis yang kita bacakan, sebagai perkara yang akan kita bincangkan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelah kepada kita minasyaqa'i arba'un, 4 perkara yang menjadi tanda kejahatan,
tanda kejahatan. Artinya bila 4 perkara ni ada pada diri kita, kita dah menyimpan kejahatan pada diri kita. Yang kita kena buang sejauh-jauhnya daripada diri kita. Pertama kata Nabi, qaswatul qalbi, iaitu hati yang keras. Hati keras ni tuan-tuan sekalian, tu hati yang bila dia beri nasihat, dia tak beri kesan apa-apa pun. Kalau sambungan daripada apa yang telah kita bincang pada bulan lepas, bagaimana hati orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu hati orang kafir. Hati yang sama ada kita sampaikan ataupun kita tak sampaikan, maka dia tetap tidak beriman. Walaupun mengaku Islam, mengaku Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, tetapi dia menjadi ahli maksiat, yang bila dia berikan nasihat tak beri kesan apa-apa pun. Bila diceritakan tentang mati, tak merasa hibur, tak merasa takut. Bila disebut tentang janji-janji balasan, ancaman Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun terdorong kepada dia untuk masuk ke syurga, dan tidak sedikit pun dia ada rasa takut dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang hati yang keras ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi ta'ala laqalbul qasi. Kata Nabi, yang amat jauh ada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang keras hati dia. Tu orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, hati keras. Jadi hak ni kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan, diberikan nasihat, kalau sekiranya dia tidak sedikit pun memberi bekas pada hati, sama ada rasa terdorong ataupun rasa takut dalam hati tu, itu hati keras tu tak jadi benda dah. Tak ada benda. So kulit keras, katak ke garu ke tak berasa benda dah. Begitu hati yang keras. Sebut tentang neraka tak rasa takut benda sikit abuk pun. Sebut tentang syurga pun tak terdorong apa-apa pun dalam hati dia. Sebut Nabi ke sebut apa tak rasa rindu pun, tak ada rasa apa pun. Itu hati yang keras. Yang kedua, wajumudul aini, kata Nabi, iaitu mata yang beku. Mata yang beku, tuan-tuan sekalian. Mata beku ni mata yang Allah payah nak menangis, tuan-tuan, kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita baca hadis 7 golongan manusia yang salah satunya mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maksud naungan tu ialah pertolongan, ialah naungan daripada azab, kesusahan, kepayahan di padang mahsyar. Kita dah baca banyak kisah padang mahsyar. Dah baca hadis dia terlalu banyak, dengan kepanasan, dengan ramainya manusia, dengan bangkitnya mengikut keadaan dosa-dosa yang ada. Tuan-tuan sekalian, di sana kata Nabi ada 7 golongan yang Allah Ta'ala beri kepada dia naungan. Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maksud naungan tu ialah mereka berasa aman, berasa tenteram,
daripada sebarang kesusahan dan kepayahan, keperitan di padang mahsyar. Ketika orang mana berpeluh, sehingga ada orang yang berpeluh sampai air peluh tu menenggelamkan diri dia sendiri, berbagai-bagai bentuk Allah Ta'ala bangkitkan, tetapi dia mendapat teduhan, mendapat nikmat. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Menangis kerana takutkan Allah. Sebab tu kalaulah sekiranya tuan-tuan sekalian, manusia ni, kata Nabi, dia memiliki sepasang mata yang beku. Yang payah tuan-tuan dia nak menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, dia telah menyimpan kejahatan pada diri dia. Kejahatan atau punca daripada hati dia. Yang ketiga kata Nabi, wal hirsu, sentiasa berkira-kira. Tuan-tuan, berkira dengan agama je berkiranya, dengan dunia tak berkira. Dengan dunia dia tak berkira, tuan-tuan sekalian. Untuk dunia habis banyak mana pun dia tak kisah. Lagi mahal lagi bagus, lagi mahal lagi dia bangga. Buat rumah lagi besar, lagi comel. Biar habis duit banyak tak apa, habis lagi banyak lagi lagi tak apa. Tak kisah pun dengan dunia tu. Tapi masalah dengan akhirat tu dekut sangat. Ada bunyi orang susah gitulah, seria gitu je dia bagi. Duit banyak. Orang buat masjid hari-hari lalu kat surau, kat masjid hak tengah duk buat, dia main gitu, main singgah seria. Salah ke sedekah seria? Tak salah. Tapi kalau mau duit banyak, salahlah jadinya. Wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Mu kena buat amalan agama ni ikut kemampuanmu. Nabi kata ikut kemampuan hak mu ada. Bukannya kita buat satu benda yang tak menasabah dengan kemampuan. Buat luar kemampuan pun tak boleh tak. Apa kita pergi pinjam duit orang pula nak sedekah, dia curi pula nak sedekah. Sebab nak sedekah tak boleh pula, luar kemampuan. Dia kata buat ikut kemampuan yang mu ada. Ikut kemampuan. Kita mampu banyaklah kita kena bui. Moga kita ada banyak, ada sikit bui sikit, tak ada masalah pun. Nilai dia, pahala dia, itu kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dunia ni tuan-tuan sekalian, langsung tak kira sikit abuk pun. Enggak. Rosak sikit je, bekih lalu, tukar lalu baru. Enggak. Tayar kereta botak sikit je, tukar lalu hak baru. Kereta kemek sikit, calar sikit, tukar baru. Tak kira dah, boleh pakai lagi. Tapi nak boleh bui ke agama, nak bui ke jihad fisabilillah, nak bagi ke masjid surga, nak bagi tu, kau tu puas kira tuan-tuan. Kobek juga cari duit kecil. Tu masalah dia. Orang lain pakai kad belakang. Transfer terus. Tuan-tuan, ni kalau ada penyakit ni, Abi kata dia dah menyimpan kejahatan pada diri. Pergi masa malam Allah, semalam ni lepas asar biasa pukul 5. Belum asar siap dah. Siap dah belum asar. Siap dah. Musim pakai dapur ke depan betul lelaki balik kerja nak ajak pergi pasar malam. Ajak pergi surau, ada kuliah malam ni macam nak mapuh gerak. Allah, macam nak mapuh dulu dia. Macam orang kena nyakit. Itu lagi Allah lambatnya. Dengan dunia sungguh sangat dengan dunia, dengan akhirat kau. Tu kita semaklah, termasuk diri saya sendiri pun muhasabah. Moga kita ni manusia yang lemah. Jadi kita ubah kepada hak
lebih baik pak kita nak mati ni, tak nak mati, jadi kita ubah diri kita ni, kita tukar. Kan sanggup tuan-tuan sekalian, memang sanggup. Kita bawa orang pergi Mekah tu kadang gitu kadang lama dah tak awak ni bertahun-tahun jadi baby ni dah bawaan ni dah. Dulu Allah perangai manusia macam-macam tuan-tuan sekalian. Nak beribadah tu kira sangat, kira Allah tu beratur lama pun marah, panah pun marah Allah tuan-tuan sekalian. Dia bagi ambil duit banjir kau banyak sangat 300 riyal 4 jam tak ada teruk lah manusia. Tu kita nilailah diri kita sendiri. Tak? Tak imam baca panjang. Marah. Nyanyi tu 5 minit nyanyi. 5-6 minit. Tak puas. Tengok cerita keling tengok. 3 jam. Allah dah puas rasa. Tak puas. Tu imam baca setengah juzuk je pun. Rawih. Sopah. Saya jumpa dah. Cerita tu sebab jumpa dah. Ustaz lagi tegur tak imam. Tak mengaji pekoh dia kata. Tak mengaji pekoh. Baca panjang-panjang dia kata. Kita orang tua belakang mana diri lama. Dan sekoyak duduk main sunat kan. Apa masalah? Enggak. Lain tak apa tu. Tak tahan. Yalah kita dulu gitu. Gok zaman muda-muda. Enggak. Bagi ambil takik bola ni sebatu. Allah sanggup lawin bagi ambil takik bola sebatu. Enggak. Pergi main Jumaat tuan-tuan sekalian. Dah. Bila letak tangan telinga dah baru kita sampai nak azan Jumaat. Itulah perangai kita. Jadi kita semakin hampir kita dengan akhirat, patutnya kita semakin berubah. Kita belum termasuk diri saya lah ni cerita ni. Tak, mari tadi lambat jalan jeng. Patut tahu dah jalan jeng. Toloklah pukul 4. Tak. Ni nak cerita gitu. Jadi jangan berkira. Kita tukar. Jangan kita berkira-kira dengan agama. Jangan. Jangan kira. Dengan dunia ni biar kita kira sikit tak apa. Tak, boleh pakai lagi tu. Tak ada hal lagi. Itu dunia. Simak tau. Sikit-sikit tukar. Sikit-sikit tukar. Lansir raya haji. Raya puasa. Raya puasa tukar dah. Raya haji tukar kau. Lepas tu raya keling. Tukar juga. Tak pasal-pasal. Tukar barang molek lagi. Biar. Kan? Kalau kita mati esok bukan baluk pun dengan lansir tu. Yang akan beri pertolongan kita tu apa yang kita lakukan sebagai amal soleh. Tak salah nak kemah bersih. Itu pun sebahagian daripada Islam, menganjurkan kemah bersih, teratur. Cuma jangan melampaui batasan. Tak. Itu amalan orang-orang kafir. Dia tengok dalam Facebook, kita tengok dalam media-media. Cerita-cerita orang kafir ni banyak. Emas topeng paling mahal sekali 47,000. Emas keping tak. Ingat tak bahan kopi, bahan macam tak. Tak kena. Emas ni emas sungguh. Emas dah. Emas pula lagi. Ada kape India. Token emas. 47,000 emas dia saja. Gamuk bakal buat kan Aku tak cerita hak lain-lain lagi tu. Pelbagai-bagai. Ada kereta rem daripada Perak. Daripada Perak, steering, bertatah emas, beliang, apa semua kita gini. Ada Melaka tuan-tuan sekalian. Dia boleh. Tapi kalau tempat dia tu tak ada dah orang miskin, susah. Ada kira. Tapi kalau ada lagi, fikir nak jawab gua ni. Tak benda tu
melebihi daripada keperluan. Baik. Perkara yang ketiga, apa dia tadi? Iaitu berkira-kira sangat dengan agama, dengan akhirat. Tapi dengan dunia dia tak kira sikit apa. Jadi kalau benda ni ada pada kita, masuk diri saya, ada kok saya pun nyakit tu. Ngaku ialah terang ada benda-benda. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni dia serba lemah. Dia serba lemah. Cuma kita ni kena istighfar sama, cepat taubat. Cepat kita tu. Dah. Serba lemah. Ada dia ni baik makan tak kedekut, patang jumpa orang ajak makan, jumpa orang senyum kedekut pula, kereta pula kedekut. Kalau ada kereta tak kedekut, senyum pula payah. Tengok senyum pun payah. Jumpa orang payah nak senyum, jumpa kambing lagilah tak senyum. Ada je kelemahan yang ada pada manusia. Itu disuruh kita beristighfar. Baik, yang keempat ini watulul amal. Tuan-tuan sekalian, umur kita ni tak panjang pun. Tak panjang pun umur kita ni. Kejap tak lama lagi dah. Barangkali kita ni tuan-tuan sekalian akan mati. Jadi tak ada gunanya kita nak berpanjang angan-angan tuan-tuan sekalian. Tak ada gunanya kita nak apa? Nak merasakan bahawa diri kita ni hidup asah kata 10 tahun lagi. Kita nak rasakan bahawa kita hidup esok pun tak boleh. Mudahnya tak boleh. Esok sejam lagi pun tak boleh. Sejam lagi pun tak boleh. Setengah jam lagi tak, seminit lagi pun tak boleh. Nak ceritanya betapa kita ni dekat sangat dengan mati. Itu Nabi disebut manusia yang paling cerdik atas muka bumi ni apa dia? Siapa dia? Yang zikra lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas zahabu bisyarafid dunya wa karamatul akhirah. Manusia hak paling cerdik sekali atas muka bumi ni, iaitulah mereka yang zikra lil maut, yang sentiasa ingat bahawa dia akan mati. Kemudian dia buat persiapan pula nak menuju kepada kematian. Buat persiapan nak menuju pada kematian. Dan kemudian itulah kata Nabi, orang yang bijaksana. Dia membawa penghormatan dunia dan kemudian dia bawa pula kemuliaan pada hari akhirat. Jadi mati ni tuan-tuan sekalian, kata Nabi, aqrabu ghaibin yuntazar. Kata Nabi, maut itu adalah sedekat-dekat perkara ghaib yang ditunggu-tunggu. Perkara yang paling dekat. Sedekat-dekat perkara ghaib. Tuan-tuan, bila ghaib ni kita tak nampak, kita tak tahu, kita tak sedar. Bila dia datang, tetap pada ni datang selalu dah. Balik sekarang orang sebut, orang masuk WhatsApp, Ustaz, tak perasan ada orang duduk depan kali pakai baju hitam kat kamera. Dah apa? Nikah dua. Lepas tu kau ingat sebut mati, buat nikah dua. Takut dia debah perut. Itu tu kau tajuk. Mana nak ceritanya? Dia begitu. Kalau tuan-tuan tengok apa, sahabat kami di Kuantan tu, Ustaz Ishak yang baru ni masuk dalam Facebook, banyak masuk tu. Itu sahabat rapat kami lah. Dia orang yang sangat baik, tuan-tuan sekalian. Wajahnya senyum. Dia imam masjid Sagu 2, tuan-tuan sekalian. Kami ni, kita orang ni pakat nangis je tengok dia. Sebab memang dia baik sangat, tuan-tuan sekalian. Dia pergi masjid malam tu, lepas dia kuliah maghrib,
Habis kuliah maghrib, dia habis cepat kuliah maghrib. Lepas tu dia ada kawan-kawan kat masjid tu sembang lagi sekejap. Lepas tu dia ambil air sembahyang. Tergelincir, jatuh, meninggal tuan-tuan sekalian. Wajahnya senyum. Kami kenal dia. Daripada saya tu daripada muda lah. Dia tu tua pada saya 67, 68 gitulah. Tua pada saya. Tapi kita kenal dia. Dia orang yang sangat meraihkan semua orang. Semua orang dia raih. Dia tak kira tua ke, budak ke, kecil ke. Dia tanam salak berpuluh-puluh hektar, tanam durian berpuluh-puluh hektar. Durian dia tu kalau asal buah bukan dia jual pun, habis orang dia telefon suruh datang makan durian. Kalau dia pergi masjid Al-Fatah tu, bawa satu kowe dia tu, separuh dia jual. Hak lain tu habis dia bagi ke orang. Jual pun ikut pandangmu, nak bayar berapa dah. Nega kau nak gitu. Itulah dia. Jadi senyum dia tu tuan-tuan sekalian menunjukkan insya-Allah dia dikurniakan dengan kebahagiaan. Kita yakin begitu sebab dengan wajah dia tersenyum. Kita pun dah baca dah hadis tu dulu kan. Saat kita nak berhadapan dengan sakaratul maut ni kan banyak benda di sana. Ada orang dia melihat wajah malaikat maut dengan manis, tu mendapat kiriman salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bawa berita tentang kemuliaan, tentang kebahagiaan dia. Tuan-tuan, kalau kita nak mati, mari malaikat maut datang tamu. Dalam hadis yang kita baca itu, tamu malaikat maut dia datang bawa salam daripada Allah. Allah kirim salam kita, ya Allah tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula datang bawa berita tentang keredaan dan kemuliaan Allah tuan-tuan sekalian. Tak suka ke? Mestilah suka dah. Bagaimana wajah orang gembira dengan orang rasa takut, tuan-tuan? Orang nikah dengan orang kena kejar ada anjing, sama tak muka? Mesti tak sama, tuan-tuan. Satu muka takut, satu muka kan? Dia mana nak sama? Jadi begitu Allah Ta'ala kurnia. Dan nak cerita sahabat saya tu, almarhum Ustaz Ishaq ni, dia tahu dia nak mati hari tu. Mesti dia tak tahu. Dia dalam keadaan sihat, dia jadi imam maghrib, lepas tu dia berkuliah. Dia tahu tak? Tak. Dia tahu dia nak tergelincir jatuh. Tak, tuan-tuan sekalian. Gitulah kita tahu tak kita sepah daripada ni. Tak. Oleh sebab itu, sebab itulah Nabi kata antara kejahatan yang ada pada manusia ialah bila panjang angan-angan dia terhadap dunia ni. Dia rasa seolah-olah dia hidup lagi karang, padahal belum tentu lagi karang dia hidup. Tak. Dia hidup dia tak tahu lagi. Dah Melaka kalah pun mati. Syuaib dah hidup lagi. Dengan saya dah hidup. Anda nak cerita masa isyak tak? Di padang rapat tu. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita. Orang sibuk duk serulah pada Melaka. Gini je lah sebut. Kita ni tuan-tuan sekalian, benda yang bernilai, dia tak akan dapat dengan cara hak mudah tuan-tuan sekalian. Benda hak bernilai. Hak kita berjuang Islam tuan-tuan sekalian. Juang Islam. Orang hak duduk luar ni dia boleh cakap macam-macam. Tak kena strategi lah, tak kena tu lah, tak kena ni lah, macam-macam. Tu orang luar sebut. Kita hak duduk ni, kita tahu. Untuk kita driver, kita tahu jalan tu ada lubang, jalan ni ada lubang, jalan tu ada lubang. Kita lalu ikut jalan jauh. Sebab kita tahu jalan dekat bahaya. Cuma hak duduk belakang tu dia serupa apa-apalah lalu kok jauh ni. Sampai bila?
Dia tak tahu bahaya jalan dekat. Banyak benda. Jadi sebab itu disebut al-jama'atul barakah. Urusan jemaah tu dia penuh dengan keberkatan. Jadi tuan-tuan, benda yang berharga, bernilai, Islam yang kita bawa ni, tuan-tuan sekalian, benda yang sangat bernilai. Orang yang sabar, tuan-tuan sekalian, dia sanggup tunggu, penat, lelah, letih, tu zaman panjang masa dia. Jadi begitulah juga kita, tuan-tuan sekalian. Tak apa bodoh gitu. Ya, kalau kita nak menang, cara yang orang fikirkan, kalau kita nak menang, kita tak payah jadi PAH, tak payah jadi parti Islam pun, tak sekadar nak menang. Dulu lagi, tahun 71 sampai tahun 78, masa gabungan dalam perikatan, tak payah tubik lah. Lepas tu kita ikut je lah. Dia buat judi, kita sokong. Dia buat kasino, kita sokong. Dia buat arak, kita sokong. Apa lemih kita menang pun. Tapi tak jadi orang. Tu je lah nak sebut. Tak berapa nak jadi orang. Faham tak? Tak jadi orang. Dan nak lah. Itu kadang-kadang kita perlu membunuh kesombongan orang, tuan-tuan sekalian. Kita berkawan dengan orang yang mudah ikut kita lebih baik daripada kalau kita ikut orang, kita terpaksa ikut dia. Kita nak mana? Kita kena mikir. Jadi ada benda, keadaan-keadaan tertentu, nak selamatkan satu benda besar, tak apa kita bergabung. Tapi ada ketika-ketika waktu tertentu tak boleh. Jadi itu adalah peringkat strategi ijtihad. Sebab parti ni, politik, dia banyak perkara yang melibatkan ijtihad. Lepas tu kita ada majlis syura. Kalau tuan-tuan sebut, orang kata tak betul ke tak betul, keyakinan saya, sebab strategi politik ni dia bersifat ijtihad. Ijtihad ni tuan-tuan sekalian, kalau saya lah, tuan-tuan tak setuju, tuan-tuan punya pasal, biarlah ulama yang berijtihad. Banyak kelebihan ulama ni yang Nabi sebut, ilham Allah Ta'ala beri kepada dia, dan dia ijtihad pun berpandu kepada dalil-dalil, sirah-sirah dan sebagainya, jadikan sebagai panduan untuk berijtihad dalam memutuskan satu perkara. Lebih baik daripada ijtihad orang yang tu nak sebut gitulah. Jadi tapi dia kata apa sekarang tak menang. Apalah. Kalau rasa letih kerana tak menang, senang je, keluar je lah, masuk parti menang, beres, menang lalu, saing je menang lalu, pergi lah. Saya payah-payah saya sebut gitu ya, pergi lah, dah rasa nak menang kan. Kita nak menang dengan Islam kan. Jadi kita nak menang ni Islam sekali dengan kita, bukan kita nak tinggal situ lepas tu kita lari dia. Kita tinggal tak apa, Islam duduk belakang, janji aku menang, tak boleh gitu. Tapi kita nak menang sekali. Jadi bila nak menang sekali tu hak payah tu. Sebab orang tak berakhir belaka hak kita bawa tu. Hak payah hak kita bawa tu, tuan-tuan sekalian. Tapi tak, walaupun kita kalah di Melaka, tuan-tuan kena ingat 3 negeri yang kita perintah dah batal belaka dah, lesen judi. Siapa boleh pahala tu? Maksud tuan hak mau dipah di Terengganu. Judi ni dosa besar. Siapa boleh pahala? Pakar-pakar pah boleh pahala belaka. Arak dan sebagainya. Jadi kita kena sabar. Jadi sampai situ dulu malam ni. InsyaAllah diberi keizinan, kita jumpa lagi pada bulan depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.